Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dapat satu maklumat lagi, walau di Maki Hamun, kerajaan Madani terbukti bersifat terbuka. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain, tak berani buka parlimen pun, takut nak buat sidang media pun, hanya guna PDF. Walaupun kerajaan Madani diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Maki Hamun, hak rakyat untuk bersuara tetap dihormati. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan terbukti bersifat terbuka dan memberi peluang kepada rakyat untuk berhimpun secara aman dalam himpunan demo rakyat lawan Anwar di Kompleks Seri Perdana Putrajaya semalam. Ini mengesahkan Malaysia di bawah kerajaan Madani menghormati hak untuk berkumpul, hak untuk berhimpun secara aman, dan hak untuk menegur serta mengkritik pemerintah. Kerajaan di bawah teraju Anwar menghormati hak setiap rakyat. Walaupun Perdana Menteri itu di Maki Hamun, katanya selepas menghadiri program ekspirasi generasi kita semalam. Beliau berkata, mengikut laporan yang diterimanya, himpunan disertai kira-kira 100 orang itu hanya membabitkan kelompok kecil masyarakat. Kata beliau, kita tengok daripada 30 juta rakyat Malaysia, mereka berjaya kumpulkan siang tadi semalam adalah 100 orang. Ini satu angka menakjubkan. Saya ingatkan 100,000, rupa-rupanya 100 orang, sindirnya. Petang semalam, peserta perhimpunan yang gagal mendapat sambutan rakyat itu mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menurunkan harga diesel serta tidak menaikkan harga petrol. Kumpulan itu turut mendesak kerajaan mengembalikan bekalan beras putih tempatan selain membenarkan pengeluaran simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang memang menakjubkan. Hanya 100 orang yang mengikuti himpunan anti Anwar ini. Ini menunjukkan himpunan tersebut gagal segagal-gagalnya. Hanya mewakili 100 orang daripada 30 juta rakyat Malaysia, itu bolehlah dikategorikan sebagai hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil. Mereka sebenarnya tidak mewakili suara rakyat Malaysia yang sebenar. Mereka hanya terbawa-bawa emosi maupun untuk kepentingan mereka sendiri. Nak mencari nama menggunakan isu yang popular. Beberapa hal yang mereka bawa dalam himpunan ini sebenarnya hanyalah isu-isu yang popular, yang tidak semestinya benar. Sebagai rakyat Malaysia, jadilah rakyat yang bijaksana, bukan rakyat yang ditarik hidungnya bagai seekor kerbau atau lembu. Ada orang nak ambil kesempatan, anda ikut. Itu yang tak betul. Sebenarnya saudara-saudara, isu-isu yang mereka gunakan ini nampaknya hanya untuk meraih simpati daripada rakyat. Hanya untuk meraih perhatian daripada rakyat. Antaranya ialah isu tentang melibatkan beras putih. Kerajaan telah mengambil jalan untuk mengelakkan berlaku penipuan penjualan beras tersebut. Apabila kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membuat intervensi mengatasi masalah tersebut, ada pula yang melalak, nak buat ulangan, nak buat U-turn. Perkara itu tak patut dibuat. Kalau dah ada penambahbaikan, kenapa nak buat U-turn semula? Bagai cerita perumpamaannya, anda dah kubur seekor bangkai kucing yang busuk, yang tak perlu anda lihat lagi. Akhirnya ada orang desak untuk anda korek semula kucing itu. Apa akan jadi? Anda hanya menemui bangkai yang sudah berbau, berulat dan sangat jijik. Selain daripada itu, desakan membenarkan pengeluaran simpanan wang simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini adalah satu perkara yang mungkin popular bagi sebilangan rakyat Malaysia. Tapi hampir keseluruhan rakyat Malaysia sudah menyedari bahawa berlaku kerugian apabila mereka mengeluarkan wang simpanan mereka di saat ini, karena mereka telah sedar tiada gunanya mengeluarkan wang tersebut pada waktu ini.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Waduh. Ini memang berita paling kesian lah di Sungai Bakap. Kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Itu kata Rafizi. Amat kesian lah kan untuk kempen Perikatan Nasional di Sungai Bakap ini. Dikabarkan sudah hilang punca. Apa tidaknya sudah hilang modal. Modal politik dah habis. Nak cakap tentang apa lagi pun tak boleh. Karena sebelum ini SPR sudah beri amaran, jangan sentuh 3R. Biasanya isu 3R ini paling popular. Jadi nak guna isu 3R, bahaya. Nanti kena tangkap. Jadi baguslah kita suka dengan pengumuman SPR supaya isu 3R jangan diguna. Dengan penegasan perkara itu, kedua-dua pakatan, yaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, Kerajaan dan Pembangkang, wajib untuk tidak menggunakan isu 3R. Jadi, siapa yang akan kehilangan modal? Tak tahulah. Anda pun tahu siapa jawabannya. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, menyifatkan kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Dalam sidang media hari ini, Rafizi berkata, gabungan itu langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Ini yang lucu lah kan. Sebenarnya pilihan raya kecil sama ada pilihan raya kecil sama ada itu melibatkan ADUN ataupun parlimen, Dewan Undangan Negeri atau parlimen, ianya membawa isu yang berbeza. Kalau parlimen itu isu nasional yang boleh dimainkan. Kalau Anda adalah pengikut politik, Anda faham itu. Manakala untuk Dewan Undangan Negeri pula adalah tidak wajar menggunakan isu nasional. Kerana isu nasional itu untuk seluruh negara. Apa isu nasional? Apa isu setempat? Bagi pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Negeri, gunalah isu politik di setempat. Tapi tak tahulah, mungkin Perikatan Nasional sudah kehilangan modal menggunakan isu setempat. Dan paling teruk lagi, awal-awal lagi mereka dah kalah dalam soal kelayakan calon. Dalam sidang itu, Rafizi kata, gabungan Perikatan Nasional langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Nampak sangat Perikatan Nasional hilang punca dalam kempen PRK kali ini. Kerana mereka tidak memberi tumpuan kepada isu-isu yang lebih penting kepada penduduk Sungai Bakap. Serta kemampuan calon untuk memberi khidmat terbaik untuk pengundi di sini, kata Rafizi lagi. Rafizi mengulas kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ketika kempen semalam berkenan, rakyat akan berdepan satu lagi kejutan berkenan penyelarasan subsidi. Muhyiddin merujuk kenyataan Rafizi bahawa kerajaan akan menggunakan strategi sama seperti penyelarasan subsidi diesel, iaitu dengan tidak membuat makluman awal kepada umum berkenan sebarang keputusan berkaitan penyelarasan subsidi petrol RON 95. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, Perikatan Nasional mengambil kesempatan memainkan emosi rakyat dalam hal yang sudah diketahui memerlukan campur tangan kerajaan, seperti dasar subsidi pukal dan pengukuhan kedudukan kewangan. Muhyiddin boleh memainkan isu, tetapi saya ingat rakyat sedia maklum rekod pentadbirannya, kata Rafizi. Apabila kerajaan Mandani ambil alih, kami juga terkejut dengan hutang yang mereka tinggalkan. Kita tak ada pilihan lain selain mengambil keputusan-keputusan yang boleh membina daya saing negara di masa akan datang, katanya. Langkah kerajaan untuk melaksanakan penyelarasan subsidi bagi diesel untuk Semenanjung Malaysia dikritik hebat Perikatan Nasional. Bagi menggantikan subsidi pukal, kerajaan menyediakan bantuan tunai RM200 kepada pengguna kenderaan diesel persendirian dan sistem kawalan diesel bersubsidi untuk perniagaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata beberapa dasar tidak popular perlu dilaksanakan bagi pertumbuhan ekonomi menerusi langkah yang dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara.
Sementara kita tak menyerang mereka dengan rekod hutang dan perbelanjaan mereka semasa jadi kerajaan, saya ingat rakyat boleh menilai sendiri bahawa tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan Madani sebenarnya diwariskan oleh kerajaan Muhyiddin sendiri, katanya lagi. Rafizi berkata pengundi atas pagar adalah kunci untuk kerajaan kempen kejayaan kempen kali ini. Dalam minggu kedua kempen, sasaran dan fokus kami selain memperhebat lagi momentum ialah untuk memastikan naratif kempen berlaku dengan baik dan sampai terutamanya kepada pengundi atas pagar, kata Rafizi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.